Yeah, of course depends dengan last time memang itu performance pun agak teruk. Then so but hopefully saya akan bounce back di sini. Then of course last 2 weeks punya performance pun saya pun tak bagus sangat kan. Then so memang pun sudah sampai ini last 2 tournaments World Tour dengan World Championship. So hopefully ni last 2 tournaments saya akan main yang terbaik dan try my best lah. Yeah. Itu reaksi Zija setelah mengharungi 2 kejohanan yang kurang memuaskan serta bermain dalam keadaan cedera bagi mengumpul mata ke pusingan akhir Jelajah Dunia BWF. Kini Zija diundi di dalam kumpulan B bersama pemain daripada India Srikan Kidambi, pemain Perancis Thomas Junior dan pemain Thailand Kunlaut Vititsan. Berdasarkan kumpulan tersebut, pemain India Srikan Kidambi merupakan pihak lawan paling sengit buat Zija apabila kali terakhir Zija mengalahkan pemain tersebut adalah pada terbuka Hilo 21-19, 22-20. Saya rasa memang pun dapat chance untuk refresh sudah lama kan. So dari mental memang saya pun sudah ready. Then tengok draw pun memang depends dengan group A, memang nampaknya memang saya punya lebih ada advantage lah. So hopefully pun saya akan lebih ada confident dan boleh main game saya keluar. So mungkin dapat result baik lah. Saya rasa Srikan pun satu player yang memang experience. Dan of course last time saya pun menang dia pun hampir-hampir dekat juga. So memang saya pun prepare kali ini akan jadi tough game juga. So mentally kena prepare lah. Dalam masa sama, Institut Sukan Negara ambil maklum dengan keadaan perseorangan lelaki negara Lee Zija yang dilanda kecederaan sehingga menjejaskan prestasinya. Berdasarkan laporan perubatan diterima, Zija sedang diberikan rawatan kecederaan belakang namun masih boleh beraksi dalam kejohanan kompetitif. ISN juga sedia menambah pegawai perubatan untuk skuad badminton negara yang akan ke Huelva, Sepanyol pada Disember bagi memastikan barisan pemain negara terjaga. Pada masa ini, our physiotherapist sedang bekerja keras untuk manage back injury Zija. Dan berdasarkan pengamatan kami, pada masa ini tak ada bukan satu yang serius dan boleh diuruskan oleh our physio. Dan untuk makluman, ISN akan menghantar physio dan masseuse untuk World Championship nanti. Dan ini adalah satu sokongan kita kepada pasukan lah dalam memulakan kempen di sana nanti. Dan sememangnya Srikan menjadi halangan utama Zija di peringkat kumpulan sambil mengharapkan tak ada kejutan dari pemain lain dalam kumpulan B iaitu dari Thailand dan juga Perancis. Tak payah. Dalam pada itu, bergu campuran profesional Chan Peng Sun Goh Liu Ying yang telah pun layak ke pusingan akhir Jelajah Dunia BWF sebanyak 4 kali akui kejohanan kali ini lebih memenatkan berbanding edisi yang lalu. Bagaimanapun, Peng Sun tetap mempunyai hasrat untuk melangkah ke aksi separuh akhir walaupun ia bukan sasaran utama mereka apabila diundi di dalam kumpulan A bersama rakan senegara Tan Kian Meng Le Peijing. Yang paling beza mungkin sebab biasa kita dulu kan prepare satu tournament saja, World Tour Final, so kita akan fokus kat satu tournament, tapi ini sudah back to back, ini yang tak tahu keberapa dah. So saya rasa semua player dalam segi mental semua pun penat juga, tapi tengok siapa yang boleh tahan sampai last. Kita harap boleh first enjoy the game first lah, and second kalau boleh masuk semi final, ini yang paling bagus lah. So, dekat manakah Chan Peng Sun dan Goh Liu Ying dalam final Jelajah Dunia BWF? Mereka diundi dalam kumpulan A. Bersama sekali dengan pasangan Jepun dan Denmark. Rakan senegara Tan Kian Meng dan Le Peijing juga dalam kumpulan yang sama. So, menarik untuk kita saksikan nanti. Okey, terus bersama dengan Muiz Aziz, wakil kita di Bali. Ayo, Mas. Ayo. Hello. Okey, Dayang. Okey, Muiz, kita nak mulakan terlebih dahulu dengan perseorangan nombor 1 negara Lee Zija. Sebab tadi laporan tentang Zija cukup menarik. Macam mana status, macam mana keadaan dia kini? ISN seakan Zija boleh beraksi dalam aksi kompetitif. Tapi menurut pandangan Muiz sendiri, sejauh mana Muiz nampak dia boleh cope dengan kecederaan kali ini, Muiz? Kalau berdasarkan Zija lah pada sesi temumbual tadi, sebenarnya dia sudah recover sejak minggu lalu lagi. Bagaimanapun dia menyatakan dia masih mencari rentak permainan dia.
rentak permainan. Selepas kekalahan demi kekalahan, mereka akan kehilangan keyakinan, dan bila mereka kehilangan keyakinan, mereka seperti lost dalam satu perlawanan mental di mana dia harus mencari dengan cepat dan keyakinan dia balik untuk supaya dia mampu perform nantilah bila game start esok. Okey, kita tak nak buang masa sebab tak nak kehilangan signal daripada Bali. Okey, kita tahu ada wakil tunggal dalam saingan berguru lelaki Ong Yusin dan juga Teo Uy Yi, dan mereka diletakkan satu kumpulan dengan Takuro Hoki Yugo Kabayashi, pemenang pingat perak kejuaraan dunia 2019. Macam mana situasi ni, Muiz? Kalau kita lihat, mereka berjaya melayakkan diri ke World Tour Final pun sudah satu kejayaan yang besar kerana ramai tidak menjangkakan yang mereka mampu lakukannya. Dan kalau kita lihat ketika mereka lawan pilihan utama kejohanan iaitu The Minions, Marcus Fernaldi dan Kevin Sajaya, mereka juga memberi satu perlawanan yang amat sengit. Dan sebenarnya apabila mereka tidak diundi bersama dengan The Minions ni, mereka sebenarnya mempunyai peluang cerah untuk mara ke pusingan seterusnya, Sungai Dayang. Alright. Okey, Muiz, ini pun menarik juga sebenarnya. Peng Su Liu Ying diundi dalam kumpulan yang sama dengan Kian Meng Beijing yang juga ada pasangan Jepun. Watanabe ada, Arisa ada dalam aksi bergu campuran. Bahaya ni. Dangerous. Adakah Muiz rasa ini satu masalah buat Malaysia ataupun kedua-dua wakil negara kita ni mampu untuk mara ke pusingan seterusnya? Daripada pemantauan saya rasa mereka mempunyai peluang yang cerah untuk mara ke pusingan seterusnya. Kerana kalau kita lihat daripada statistik iaitu Goh Liu Ying, Chan Peng Sun dan Tang Kian Meng Beijing, ketika mereka bertemu dengan pilihan utama kejohanan gandingan daripada Jepun itu Yuta Watanabe dan Arisa Hishigino, mereka mempunyai head to head yang begitu sengit, iaitu Chan Peng Sun, Goh Liu Ying 4 menang 4 kalah, Tan Kian Meng Lai Beijing 3 menang 3 kalah. Jadi sebenarnya kumpulan mereka level rata-rata pemain semua sama, ia hanya bergantung kepada siapa lebih perform pada hari perlawanan tersebut. Okey, satu lagi yang menarik sudah pasti untuk saingan bergu wanita Pearly Tan dan juga Mtina. Muiz, difahamkan untuk kumpulan A mereka perlu berdepan dengan pasangan Indonesia Gracia Poli dan Apriani Rahayu, dan juga number 1 sekarang ni pasangan Thailand Jong Kalpan Kitik Tarakul dan Rawinda Prajongjai. Ini bukan calang-calang lawan mereka di peringkat kumpulan. Yes. Sebenarnya Pearly dan Tina, kalau kita lihat mereka sentiasa melangkau jangkaan ramai, dan kali ini pun saya rasa walaupun mereka berjumpa dengan gandingan Thailand, mereka mampu mengalahkan gandingan tersebut. Cuma kemungkinan mereka akan mengakhiri aksi kumpulan di tempat kedua ini kerana mereka sudah pun tewas kepada gandingan Indonesia sebanyak 4 kali, dan ia sukar apabila mereka sudah kalah sebanyak 4 kali. Mereka kemungkinan akan menghadapi satu mental block atau mereka kemungkinan akan mempunyai sedikit gementar untuk memenangi perlawanan tersebut. Jadi the best bet untuk saya adalah mereka akan mendapat tempat kedua lah dalam kumpulan mereka. Strategi menarik tu. Okey, terima kasih Muiz atas perkongsian anda. Selamat bertugas di Bali. Saya suka sangat Muiz sentiasa positif. Terima kasih Muiz. Thank you.